Okay, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, bagi memberkati sesi kelas kita pada malam ini, kita buka sesi kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. So hari ini kita dapat sambung lagi untuk sesi kelas kita yang terakhir untuk bulan Jun. Kita kejut dah malah. Terakhir. Okay. Alright. So boleh cikgu tahu korang sihat ke? Boleh tak respon sikit dekat cikgu? Sama dia nak on mic ke ataupun dekat chat ke? Sihat? Sihat, Cik. Alhamdulillah. Okay. Allah sihat. Yang lain ni sihat ke? Sihat, cikgu. Alhamdulillah. Sihat. Okay, baik. So, sihat tapi otak agak tak teratur sebab busy. Ya Allah. Okay. Semoga Allah memudahkanlah segala urusan. Faham. Busy kan? Korang sekolah sampai pukul berapa kalau PDPR? Mula pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 8 pagi hingga 1:20 tengah hari. 8 pagi sampai 1:20 tengah hari. Ada tak yang lagi lewat daripada tu? Sebab cikgu ada sampai tu ada sampai pukul 4 petang. 8 sampai 1:30. Okey. 7:30 sampai 1:15. 7:30 dah start PDPR lah. Dahsyat. Tu 7:30 tu apa? Perhimpunan ke apa? Ke dah start kelas yang pertama? Kelas. Wow, dahsyat. Okey. Oh, ada yang sampai pukul 4 Entah. Okey. Yang form 5 ada dalam ni. Korang ada kelas tambahan tak? Sekolah dah start kelas tambahan ke belum? Sebab ada student cikgu yang form 5, sekarang cikgu dia dah start buat kelas tambahan dah. Next week. Okay. Alright. Okay, good. So, dalam masa yang ada ni, so walaupun kita tak dapat pergi sekolah, walaupun masih semua masing-masing PDPR, tapi yang penting belajar mesti diteruskan. Okay. So, at least tak dapat banyak sesi PDPR tu, dapat sikit pun jadilah. Asalkan jangan tak masuk langsung ataupun jangan masuk tapi tak dapat apa-apa. Dia sangat rugi. Okay. Lagi-lagi yang form 5 sekarang, korang kena ada momentum belajar tu. Jangan sampai stop. Bila nak stop, nak mula balik tu susah. Okay. So at least sikit-sikit tak apalah, bergeraklah dulu. Sementara nak tunggu buka sekolah, nak tunggu pergi sekolah. Okay. Yang penting kena keep going, keep moving. Alright. Yang penting jangan sampai berhenti lah. So itu akan, bila korang nak dapat balik momentum untuk belajar tu, dia akan susah sikit lah. Alright. So hari ni kita nak sambung lagi untuk part terakhir, iaitu kita nak tengok koleksi soalan SPM sebenar, soalan rutin, soalan bukan rutin dan juga soalan kebat untuk tajuk fungsi. Alright. So first of all, cikgu nak thank you so much kepada beberapa orang yang dah hantar buku-buku pada cikgu. Hantar pun dalam PDF macam mana yang cikgu request lah. Thank you so much. Okay, so yang hantar awal cikgu dah tanda. So sempatlah kot buat pembetulan balik. Okay, so check balik mana yang salah tu. Mana yang belum hantar, cikgu harap korang buat. Mungkin tak sempat nak hantar. Mungkin rasa dah betul, tak perlu dihantar. It's okay, alright. So siapa yang perlukan untuk disemak, so MX ni sangat penting untuk ada orang semak. Okay, so cikgu open untuk siapa-siapa yang nak hantar workbook, so boleh cikgu semak dan hantar. Alright. So based on yang cikgu tengok yang dah hantar tu, ada beberapa soalan yang agak mungkin kurang faham sikit lagi kot. So boleh cikgu tambah sikit lagi dekat situ. So jom tengok. Kita tengok dulu workbook yang sebelum ni. Jap, mana cikgu punya Zoom ni? Dah share ke? Korang nampak cikgu punya OneNote ke? Soalan nampak? Boleh, Cikgu. Oh, okey. Sekejap
cari tak jumpa. Okay. So, kita pergi soalan yang sebelum ni sekejap secara ringkas. Okay. Kita nak tengok soalan yang melibatkan fungsi gubahan ni. Okay. Fungsi gubahan. Guys, kalau dia bagi FGX, okay. Kalau dia bagi FGX, dia suruh cari GX. Macam mana nak buat? Ni. Ada lagi dekat sini. OIC. So, kalau nak cari GX, G tu yang ada dekat inside ke outside? G. Ada dekat dalam ke Inside. kat luar? Dalam. Dia ada dekat dalam. Inside. So, kalau inside, kita pakai yang kat belakang. I dengan C. C ni apa? C ni adalah composite function ataupun fungsi gubahan. Cikgu tengok yang hantar dekat cikgu ada macam-macam cara, macam-macam kaedah korang guna. Selagi betul, it's okay. Cuma yang salah tu. Okay. Alright, so macam mana nak guna composite function ni? Okay. So cara dia adalah, dia ada FGX yang soalan ni bagi. So apa yang kita kena buat sekarang adalah kita kena cari FGX kita sendiri. Okay, kita kena cari FGX kita sendiri. So, F dah ada, Fx dah ada. So, macam mana nak cari FGX? Fx dah ada, X tambah 4. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari FGX? Ni. Tengok apa yang berlaku kat sini. X dia ganti dengan GX. So, apa jadi pada X ni? Apa jadi pada X yang kat depan ni? X ini pun kena ganti dengan GX lah juga. GX tambah 4. Nampak? Sebab kan kita tak ada GX. Habis cikgu tak ada GX, macam mana nak cari FGX? Bila tak ada GX, kita letak seketul GX kat situ. Okay. Masuk je X tu gantikan dengan GX. Alright. So FGX kita sekarang adalah GX tambah 4. Okay. So ini FGX kita. Ini FGX soalan bagi. FGX soalan bagi adalah FGX soalan bagi 3X kuasa 2 tambah 2X. Nampak? So yang dekat atas adalah FGX kita punya. Yang bawah FGX soalan bagi. Dua-dua adalah FGX. Okay. Dua-dua adalah FGX. So bila dah dua-dua adalah FGX, sama denganlah FGX kita sama dengan FGX soalan. Sebab dua-dua FGX. So FGX kita adalah GX tambah 4. Okay. FGX soalan adalah 3X kuasa 2 tambah 2X. So boleh tak cari GX? Apa kita punya GX? Ni GX dah ada. Apa jadi pada tambah 4, pindah kanan jadi tambah 4, pindah kanan jadi Tolak 4. tolak 4. So 3X kuasa 2 tambah 2X tolak 4. Inilah jawapan dia. Tak adalah susah sangat kan? Cikgu nampak ramai yang buat soalan nombor 2 ni tapi dia guna songsang. Kan? Kenapa guna songsang? Okey, ada yang guna songsang. Betul. Okey, cikgu tunjuk kalau nak guna songsang boleh juga. Okey, tengok sekarang FGX ni. Ini FGX. Okey. Kalau nak guna songsang. Okey. Sorry. Ini FGX yang kita ada. Untuk dapatkan GX, okay, untuk dapatkan GX, apa yang kita kena buat adalah, cikgu tengok ada yang buat macam ni. Kita kena buangkan F. Betul? Kita kena buang F. Okay. Macam mana nak buang F? Dengan cara adalah, okay, Fx. Okay. Cara dia adalah, F ni mesti bertemu dengan F songsang. Nampak? F ni bertemu dengan F songsang. Barulah F tu cancel.
So yang tinggal adalah GX sahaja. Faham tak? Faham tak? Tak faham. Tak faham. Okey. Bila kita pakai konsep songsang tu adalah sebabnya adalah kita nak cancelkan fungsi tu. Kita nak cancelkan fungsi tu. So macam mana satu-satu fungsi tu tercancel adalah dengan cara bila mana dia punya songsang jumpa dengan dia punya asal. Nanti dia akan jadi neutral. Habislah. Sama juga dengan G jumpa dengan G songsang. Boleh cancel. Habis. Okay. So bila nak cancelkan F yang dekat dalam FGX ni, dia mesti bertemu dengan F songsang. Okay, dia mesti bertemu dengan F songsang. So macam mana nak jadikan bentuk ni? Macam mana nak jadikan bentuk ni? Okay, cara dia adalah F songsang adalah Fx. F songsang X. So apa yang berlaku kat sini adalah ni. FGX ni ganti dalam X ini. Ganti dalam X untuk F songsang. Nampak tak? So, bila dah masukkan X dalam, gantikan X untuk F songsang ni kepada FGX. So, nanti kita akan dapat macam ni lah. F songsang, X ni ganti dengan FGX. So, nampak tak? F songsang bertemu dengan F asal. Ini boleh cancel out. So, nampak? Ini adalah equal GX. Macam gitu. Kalau nak guna teknik songsang, ini. Ada yang hantar jawapan dekat cikgu guna kaedah ni. Pun cikgu tanda betul. So korang kena faham tu. Macam mana nak cancelkan fungsi gubahan. Kalau dia bagi GFX. Kalau korang nak cari GX. Kita cancelkan F ni. Dengan cara GFX tu ganti dengan F songsang. So F dengan F songsang bertemu. Cancel out. Yang tinggal GX. Macam gitu. Okay. Faham tak? Yuji tadi okay? Faham. Faham. Okay. Alright. Okay. So ini jawapan dia untuk soalan nombor 12. Soalan B pun sama juga kaedah dia. FGX. Okay, kita nak cari GX. So kita nak cari yang kat dalam. Sama ada kita nak songsangkan yang ni ataupun kita nak cari FGX baru dalam sebutan GX. So selesaikan cari GX. Pada cikgu yang tu lagi senang. Kaedah yang kat atas ni. Guna fungsi gubahan. Okay. Boleh? Itu 12 dengan 12. Untuk soalan nombor 12 ada soalan? Kalau tak ada kita nak pergi ke soalan 13. Boleh? Boleh. Boleh. Sure? Tak ada soalan Okay. Boleh cikgu. Alright. Seterusnya kita pergi soalan nombor 13. Okay, nampak? Okay, so yang ni dia bagi FGX. Dia suruh cari F. Nampak? F dekat luar. So bila F dekat luar, outside, kita pakai OI. I tu inverse. Kita guna kaedah inverse. So macam mana nak guna songsang? Macam mana nak guna songsang tu? Dekat sini lah ni. Kita nak gantikan X ni dengan G songsang X. Sebab apa? Bila ganti dekat X ni dengan G songsang X, dia akan dapat G. Lepas tu G songsang X. Nampak? Dia ganti X tu dengan G songsang. So, bila G yang asal jumpa dia punya songsang, boleh cancel. So, yang tinggal F, X. Macam gitu. Cuma soalan B ni ada typo sikit. G ni sepatutnya kat sini GX, bukan FX. So, kalau dah bagi FX, kenapa nak cari F lagi? Okay, so dia typo sikit soalan B tu. Okay, nombor 13A.
Okay, boleh tak semua orang sekarang buat nombor 13A? Okay, buat dekat dalam kertas. Cikgu bagi 3 minit. Buat nombor 13A. Buat dekat kertas, ambil gambar, hantar dekat grup. Cikgu nak tengok semua orang punya jawapan soalan nombor 13A. Okay, siapa yang dah buat, yang cikgu dah tanda, betulkan kalau salah. Kalau betul, ambil gambar hantar yang latest. Boleh? Semua orang kena hantar, cikgu nak tengok. Sebab yang hantar workbook, cikgu dah tanda. Cikgu tahu dia faham ke, tak faham ke, dia salah kat mana ke. Cikgu risau yang tak hantar ni. Okay, so hantar workbook dekat, hantar yang soalan 13A je. Cikgu nak tengok. Hantar dekat grup. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Thank you Mala. Okay, boleh? Siapa nak hantar yang pertama? Cikgu nak tengok. Semua orang baru nak buat malam ni ke? Ayuh. Okay, cikgu nak tengok. Untuk soalan nombor 13A. Siapa yang along the way dia buat tu, kalau ada soalan tak faham ke, confused ke, keliru ke, boleh on mic terus saja. Cikgu, I need to kumpul the X one side and cikgu. Untuk apa tu? Untuk songsangkan dia. Yes. Lepas tu nanti yang Y tu tukar jadi X balik. Okay, cikgu. Alright. Okay, anyone? Soalan nombor 13A? Cikgu, Ya, saya. saya buat betul sampai tu tukarkan tempat X, tapi saya buat salah jawapan akhir, cikgu. Okay. Waktu dekat potong-potong tu kan? Tu potong-potong, cikgu. Tahu tak macam mana nak betulkan dia tu? Tak tahu. Tak tahu, cikgu. Okay. Positif negatif je tu. Sebabkan bawah tu kan negatif 3 kan? So bila dia potong dekat atas, yang 6 tu pun kena tukar tanda jadi positif. Sebab negatif 6 bahagi negatif 3 kan 2. Jadi 2 tambah 2 ke, cikgu? Lepas tu 2 kena darab masuk. Okay, Darab cikgu. kan bracket kan? Ya. 2 darab masuk. 2 positif, bukan 2 negatif. Yang salah tu sebab 2 negatif. Okay, cikgu. Okay. Siapa yang buat tu mesti dia faham kat mana yang cikgu tengah cakap tu. Okay. Cuba. Macam mana korang nak masuk bab baru ni? Yang ni tak faham, tak buat lagi. Okay, jom. Anyone nak hantar jawapan dulu? Hazim, boleh buat 13A? Yuyi? Okay. Cikgu. Ya, Vina. Cikgu, jawapan dia 2X tolak 8. Jawapan dia bukan tolak 8. Bukan 2X. Kenapa 2X? Betul-betul. 2X tolak 2. Sekejap.
Cikgu jawapan dia apa? Korang dapat apa? Hantarlah dulu. Cikgu Saya- atau saya tak ada- 4X tolak Tak apa. Salah pun tak apa. Hantarlah dulu. Dari situlah kita belajar. Hantar dulu. Siapa yang dah siap buat, dapat fx. Cuba hantar. Dua potong. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Cikgu, tu FGX tu 2 tolak 6X kan cikgu? 2 tolak 6x. Betul? Selepas tu dia jadi 2 tambah 2 ke cikgu? 2 Sebelum tambah tu. 2. Apa 2 tambah 2? 2 tambah 2. Tapi 2 yang darab masuk kurungan. 2 yang kat depan tak payah. Oh, sekarang saya faham cikgu. Okay. Alright. Okay, thank you. Yuhi jadi orang yang pertama hantar. Alright. Tapi pelik lah cikgu. Pelik. Jap, mana songsangnya? Okay, Y. Itu baru songsang dia. Dan kenapa jadi F pula? Itu bukan songsangkan Y ke? Songsangkan G ke? Yuyi. Itu songsangkan G kan? Why tu? Yelah. Sekejap, ni songsangkan apa ni? Kan songsangkan G. Mana G songsang? Yuyi. Silap. Sekejap. Mana G songsang? Tak ada pun G songsang. Carikan G songsang dulu. Okay, Adriana. Okay, cari G songsang. Dapat X tolak 4 per negatif 3. Betul. Lepas tu masukkan GX dalam FGX. So dapat FX. Okay, alright. Adriana, betul? Okay, Balkis. Okay, Balkis. Problem dia dekat tu. Kan negatif 6 bahagi negatif 3. Bila negatif 6 bahagi negatif 3, dapat positif 2. Bukan negatif 2. Balkis, faham tak? Yang kat depan kurungan tu bukan lagi negatif 2, tapi positif 2. So 2 tu kena darab masuk. 2 positif yang darab masuk, bukan negatif. Okay, dah betul lah tu. Ayo. Kenapa jadi 4 pula Cikgu, salah cikgu saya punya. Okay. Janganlah 2 tambah 2x pula. Okay, ni siapa? Aisyah. Okay, betul. Tapi kenapa dalam sebutan Y tu? Aisyah, tukar kepada G songsang dulu. G songsang dalam sebutan X lah. X tolak 4. X tolak 4 per negatif 3. Mana hilang negatif 3 dia? Okay, Aisyah. Okay, alright. Thank you yang dah hantar ni. Cikgu. At least cikgu boleh semak korang punya jawapan. Kalau tak, korang dah rasa macam korang punya jawapan dah siap. Tapi salah. Kan bahaya tu. Sebab tu penting untuk ada cikgu yang semak. Okay. Aisyah tadi, faham tak yang cikgu bagi tahu tu? Okay, Vina, betul? So, negatif 6 yang dekat luar tu dah potong dengan negatif 3, tinggal 2 je dekat luar. So, darab masuk. Okay, so dapat negatif 8. So, 2 dah tolak 8, negatif 6. Okay, good. Betul? Okay, ada lagi yang nak cikgu semak jawapannya? Yelah, cikgu pun tak nak paksa-paksa kan. Nanti korang stres pula. Cikgu saya, Ya. cikgu saya. Okay. Malah, cepat. Okay, hantar dekat grup. Cikgu tengok. Kasihan Maldi Malar kalau tertinggal. Itulah tu. Okay. Cepat. Hantar.
Okay, siapa yang cikgu dah betulkan dia punya 3A tu, cuba buat 3B. Kalau belum buat. Okay, siapa yang dah siap 13A, 13B, boleh pergi tengok workbook yang baru. Cuba soalan dekat situ. Okay. Mana ni Malah? Cikgu, Ya. the second one is 2 minus 6 in bracket the must replace, right, Cikgu? X tu kena ganti dengan G songsang. Dah ganti, Cikgu. Dah Next ganti. Lepas tu, I must dah siap belum? Dah siap? Belum siap lagi? Kalau dah siap, hantar je dulu mana yang dah siap tu. Nanti cikgu bagi tahu. Cikgu betulkan. Okay. So first kita kena cari, so macam mana kita nak cari F? Kita kena masukkan songsang ke dalam X ini. So apa songsang? G songsang. So apa yang kita kena buat adalah 4 tolak 3X sama dengan Y. Nak cari songsang. So X sama dengan Y tolak 4 per negatif 3. So kita punya G songsang adalah sama dengan X tolak 4 per negatif 3. Okay. Lepas tu, FGX, untuk kita dapatkan X adalah dengan cara kita gantikan G songsang dalam ni. So apa jadi? Dia akan dapat FG kurungan G negatif 1 X. Nampak tak proses dia kat situ? Bila kita gantikan G negatif 1 dalam ni, so ada benda yang kita boleh potong ni. G dengan G songsang. So cancel. So bila cancel yang tinggal Fx. Itu kaedah dia. Kita nak cancelkan fungsi yang dalam fungsi gubahan tu supaya tinggal single function. Fungsi tunggal. So dapat Fx. So inilah kaedah dia. So kita nak cari kita punya Fx adalah dengan cara kita masukkan G songsang ni ke dalam Fgx dia. So 2 tolak 6. G tu gantilah dengan X tolak 4 per negatif 3. So dekat sini yang cikgu nak tekankan ni. Dekat luar negatif 6 dengan negatif 3 ni boleh potong. Okay, so boleh potong. 6 dengan 3 ni boleh potong. Ni habis 1, ini tinggal 2. Tapi nampak ni positif-positif ni pun boleh potong. So ni akan jadi positif 2. So positif 2 ni lah yang darab masuk dalam kurungan ini. So kita akan dapat 2 tambah 2 kurung terus darab lah. 2x tolak 8. So kita akan dapat 2x tolak 6. Okey, Malah tu betul? 2x tolak 6. Okay, Cikgu. Okay. Alright, good job. Okay. Untuk 13B, cikgu nak kena tunjuk ke? Ke korang dah boleh buat? Okay, cikgu bagi jawapan akhir je lah. Korang cuba check kalau jawapan akhir ni tak sama. Bagi tahu. Jawapan akhir dia adalah apa dia? Cari GX kan? Suruh cari FX. So FX sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Ni jawapan dia. Sama tak dengan jawapan korang? Sama, Cikgu. Sama. Okay, good. Sama, Cikgu. Alright. Yang lain? Okay, korang boleh ambil jawapan akhir ni. Boleh cuba. Make sure bagi dapat jawapan FX ini. Okay. Ni jawapan ni soalan minggu lepas punya ni. Sepatutnya dah bincang. Ni tapi kita nak masuk latihan yang baru. Okay. Dekat workbook yang baru. Okay. Bismillah. So, kita nak cuba soalan yang pertama. Rafi, bacakan soalan nombor 1 boleh? Ya, cikgu. Alright. Diberi fungsi fx dengan 3x tolak 2x. Cari A, nilai x apabila fx memeta kepada diri sendiri. Okay, memeta kepada diri sendiri. Guys, memeta tu, korang pernah jumpa tak perkataan memeta tu? Tak.
Ada yang pernah jumpa Tadi, soalan cikgu. memeta tu? Tak ada? Cikgu. Okey. Ni cikgu bagi tahu. Perkataan ada jumpa cikgu. Apa dia? Ada cikgu. Ada? Pernah jumpa memeta tu? Dekat soalan Maths. Buku aktiviti. Dekat buku Maths. Ah, Okey. Pernah dengar? Tahu tak apa tu? tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Tak tahu ni cikgu tunjuk. Alright. So, bila fungsi kan dia ada satu side yang kita panggil sebagai X. Ada satu side yang kita panggil sebagai Y. Okay. So, proses memeta tu apa? Proses memeta tu adalah yang ni. X memeta kepada Y adalah dengan fungsi F. Macam ni. X memeta kepada Y, fungsi dia F. Okay. So, dekat sini dia bagi tahu X dengan fx ni fungsi dia macam ni lah. So fungsi daripada x ke y adalah fungsi f, iaitu fx. Fx sama dengan y. Tapi sekarang apa? Dia kata memeta kepada diri sendiri. So bila f ni memeta pada diri sendiri, maksudnya dia patah balik ataupun fx ni bukan kepada y tapi kepada x. So fx memeta kepada diri sendiri itu maksudnya dia kata apa nilai x apabila fx memeta kepada diri sendiri maksudnya apa? Maksud dia adalah fx adalah sama dengan x. Dia memeta kepada diri sendiri, dia patah balik. Kalau tadi x memeta kepada y, fungsi f tu x memeta kepada y. So bila dia memeta kepada diri sendiri, maksudnya dia balik ke diri dia. Fx sama dengan x. Okay, so bila fx sama dengan x, boleh tak nak cari nilai x? So 3x tolak 2 sama dengan x. So berapa nilai x? Persamaan 1. linear. Berapa? 1? Ya cikgu. Betul. So x sama dengan 1. So ini keyword penting ni. Learning point yang korang kena highlightkan betul-betul. Biar korang jumpa soalan yang memeta ni. So yang memeta sebenarnya ni, anak panah ni kita panggil sebagai simbol memeta ni. Fx memeta terhadap 3x tolak 2. Tapi biasa kita baca sama dengan je kan. Sebenarnya dia memeta. Anak panah tu simbol dia memeta. Okay. So x memeta kepada y adalah fx sama dengan y. Tapi kalau dia memeta kepada diri sendiri, so fx equal to x. Okay, so kita akan dapatlah x kita, warna merah ni. So x kita sama dengan 1. Okay. So seterusnya B. B dia bagi dah. Dia bagi f2 tolak h sama dengan 4h. Nak cari nilai h. So asal kita adalah fx sama dengan 3x tolak 2. Kalau x dia kita ubah jadi 2 tolak h. So apa jadi pada h pada x fx ni? Pun tukar jadi 2h. 2 tolak h tolak 2. So dia adalah sama dengan 4h. So dia adalah 4h sama dengan 6 tolak 3h tolak 2. So selesaikanlah. Cari berapa nilai H dia. Gitu. Guys, along the way kalau ada soalan boleh on mic dan terus tanya. Okay. Alright. Cikgu. Yeah. Cikgu, tu H kena tukar tempat ke apa cikgu? Ya betul. H tu kumpul sebelah kiri. Oh, Kan ada 2 H. So ini yang ada H ni pindah pergi sana. So bila pindah kena tukar operasi. tambah 3 Jadi ke, cikgu? tambah 3 H. So dia akan jadi belah sini jadi 7 H sama dengan 8 tolak 2. 6 tolak 2. So jadi 4. 4/7 je. Yes. So H dia adalah 4/7.
Macam gitu. Okay guys, kena ingat every time kita buat latihan, yes, kita nak dapat jawapan akhir yang betul. Tapi matlamat yang paling penting adalah kita nak tahu macam mana kaedah soalan dia boleh tanya berkaitan dengan tajuk tu dan macam mana kita nak jawab bila soalan tanya macam tu. Itu the most important thing dalam latihan. Jawapan akhir yes penting. Yang lebih penting adalah soalan fungsi boleh tanya juga macam tu, memeta macam tu tu. So macam mana nak jawab soalan yang memeta macam tu? Okay, itulah cara dia. Okay. So benda itulah kena take note. Korang kena buat nota-nota ringkas tu supaya bila nanti jumpa lagi soalan macam ni, korang dah tahu dah mana nak rujuk. Soalan ni pernah buat ni dengan cikgu. Hari tu ada dekat dalam workbook. Boleh rujuk. Boleh. Alright. Seterusnya soalan nombor 2. Dia bagi fungsi-fungsi F. F songsang dan juga G masing-masing ditakrif sebagai. So F songsang adalah 2x tolak 1/3. Gx adalah 2x kuasa 2 tolak H. Okay, lepas tu dia bagi fungsi gubahan 6x kuasa 2 tolak 2. So guys, macam mana nak cari A dan B? Any idea? Adriana, agak-agak nombor 2 ni nak buat macam mana? Cari F. Cari apa? F. Okay. Soalan tak suruh cari F pun. Okay. Cikgu, Yeah. cikgu ni macam konjektor ke cikgu? Nak kata konjektor pun boleh. Cikgu fungsi songsangan. Fungsi songsangan. Dia ada banyak kaedah sebenarnya untuk selesaikan soalan yang macam ni. Okay, yang first, nak pakai fungsi gubahan pun boleh. Bila dia bagi FGX, ni FGX dia punya, kita carilah FGX kita punya. Pun boleh. Ni kaedah yang pertama. So macam mana nak cari FGX kita punya? Bila dia bagi F songsang, boleh tak cari F asal? Boleh tak nak cari Fx sahaja? Diberi F songsang X. Macam mana nak dapat F balik? Siapa tahu? Macam mana dia bagi F songsang, macam mana nak dapat F balik? Macam mana nak dapat Fx? Anyone? No idea? Takkan tak ada tahu? Tak ada yang tahu? Cikgu, nak cari balik FGX Nak cari balik Fx. FGX dia dah bagi dah. Untuk cari FGX, kita kena ada Fx dulu. So macam mana nak cari Fx? Macam mana? Macam mana Rafi? Yang GX tu bagi songsangkan GX. So masukkan dalam FGX. Yes. Okay, itu satu kaedah. Betul. Kaedah lain adalah korang songsang balik. Ni, songsangkan balik. Ni, F songsang ni. Korang songsangkan balik. Nanti dia dapat Fx lah. Faham? Macam mana nak songsangkan balik? Ni. 2x tolak 1/3 sama dengan y. Songsangkan dia balik. Proses fungsi songsang yang sama. Bila F songsang, kalau kita nak cari Fx yang original balik, songsangkan dia balik. Nanti dia jadi yang asal lah. Faham tak? Kaedah yang Rafi bagi tahu tadi pun boleh juga. Masukkan FGX songsang dalam GX songsang masukkan dalam FGX. Akan dapat Fx juga. Ataupun songsangkan balik F songsang. Dapat F asal juga. Banyak kaedah sebenarnya. Okay. Kalau cikgu nak buat yang songsang. Okay, yang ni. FGX ni cikgu nak cari Fx dia dulu. So, ini kita akan dapat X sama dengan Y. 3Y tambah 1/2. So, cikgu punya Fx adalah 3x tambah 1/2. Ini cikgu punya Fx.
So, boleh tak guys tolong carikan cikgu FGX? Step yang pertama, cikgu cari dulu dia punya fx. Step yang kedua, cikgu cari dia punya fgx. Boleh carikan Cikgu kena fgx? gantikan GX tu cikgu. Yes, gantikan gx dalam fx. Ni gx dia dah bagi. Gantikan dalam fx. Ni fx yang kita dah dapat, baru dapat tadi. Ni fx. Okay, so kita akan dapat 3 kurungan ax, jap. fgx. Okay, ax kuasa 2 tolak b per 2. Okay, sorry. Tambah 1. Macam ni kan? Per 2. Cikgu kena kembang ah. Okay, so macam mana nak kembangkan dia? Jap, 3x tu masuk dalam tambah 1. Jap, mana tolak b? Okay, so kita akan dapat 3ax kuasa 2 tolak 3b tambah 1 per 2. Okay, so bila nak buat per 2 ni, cikgu pecahkan kepada 2 bahagian. Ini per 2, ini pun per 2. Okay, kenapa cikgu pecah bahagian ni? Sebab dia punya FGX yang soalan bagi adalah 6x kuasa 2 tolak 2. Okay, so bila FGX yang dia bagi, nampak? Macam mana kita nak compare FGX kita punya dengan FGX yang dia bagi adalah dengan cara ada sebutan x kuasa 2 dengan yang tak ada sebutan x. Okay. So, yang kat depan ni adalah sebutan yang ada x kuasa 2. Yang kat belakang ni adalah sebutan yang tak ada x kuasa 2. Okay, sekejap. Cuma yang tolak b tambah 1 ni, bila cikgu nak buat tolak kat sini. Okay, guys. Ni kena hati-hati sikit ni. Bila kita nak pecahkan ini, bila kita nak pecahkan pecahan ini, okay, dekat sini ni kita kena letak bracket dan ini jadi tolak. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita darab masuk balik, 3 darab negatif 1, negatif 3, negatif darab 3b, negatif 3b, negatif darab negatif 1 dapat positif 1. Kalau kita tak letak bracket, dia akan jadi tolak 3b tambah 1. So dia lain maksud dia kalau tak letak negatif. Sebab apa kita letak negatif? Sebab dekat depan dia tolak. Kalau depan dia tambah tak kisah. Okay. So macam mana nak buat? Okay. Yang pertama kita cari sebutan x kuasa 2 ini dengan 6. Kita excludekan x kuasa 2 tu. So yang kita akan dapat adalah 3a per 2 sama dengan 6. So, kita punya A sama dengan 2 darab 6, 12 bahagi 3, 4. Okay, B pula adalah kita ambil yang kumpulan yang sebahagian daripada apa? Tolak ni samakan dengan 2. So, kat sini kita akan dapat 3B tolak 1 per 2 sama dengan 2. Kenapa kita tak ambil negatif? Sebab dua-dua tadi depan dia negatif. So kita dah buang dah negatif tu. Kita ambil yang selepas tolak sahaja. So kita akan dapat B kita sama dengan 4 tambah 1 per 3. 4 tambah 1, so jadi 5 per 3. Macam gitu. Ya, ya. Saya tak faham yang bahagian kanan tu. Yang kanan yang mana? Dari 3A per 2 tu. Saya tak faham. 3A per 2 sama dengan 6 tu.
Okay. So dia macam ni. Benda dia macam ni. Contoh saya bagi contoh lain. Kalau kita ada 3x kuasa 2 tambah 4. Dekat bawah cikgu ada ax kuasa 2 tambah b. Berapa nilai A? Ni. 3. Kita compare macam tu. Sebutan x kuasa 2 dengan sebutan x kuasa 2. Sebutan x kuasa 2 yang atas 3. Sebutan x yang bawah A. So A sama dengan 3. B yang kat belakang. Katalah cikgu buat tolak. Sama macam ni kak. So tolak 4, tolak B. So B sama dengan? B sama dengan? 4. B sama dengan 4. Kaedah dia sama. Cuma dekat situ dia ada pecahan lah. So kita excludekan x kuasa 2. Atas dengan bawah. Kita ambil yang pendarab dia je. Boleh Rafi? Faham? Okey ke? Boleh? Faham? Faham sangat? Tak faham sangat? Yang 3A bawah ni faham? Mana? Ni. Yang cikgu bulat tu? Bukan. Ni. Mana? Yang ini. Yang ni faham? Yang tu dari mana cikgu? Dah. Ini cikgu bagi contoh. 3x kuasa 2 tolak 4. Bawah tu ax kuasa 2 tolak b. Rafi, berapa nilai A? Itu faham. A tu 3. B? B 4. Sama. Konsep dia macam yang kat atas tu. Dekat atas ni FGX kita cari. Ini FGX yang kita cari. Bawah ni FGX yang dia bagi. Dua-dua FGX. Dua-dua sebutan yang sama. Cuma kita punya FGX ada sebutan A dan B. So kita compare, bandingkan. Macam mana nak bandingkan? Dua-dua ada sebutan X kuasa 2. Kita ambil lah pendarab untuk X kuasa 2 tu. Samakan dia. Yang kat belakang dia ada tolak something. FGX yang dia bagi tolak 2. Kita ambil lah yang something kita punya. Samakan dengan 2 yang soalan bagi. FGX pada soalan. Okey, cikgu faham. Okay. Boleh? Yang lain? Guys, kalau ada soalan terus tanya. This is the time. Jangan simpan-simpan lagi. Okay. Malah? This one only a little confusing. Yang mana? Faham cikgu. Okay. Yang mana yang confused? Yang ni cikgu 3A 3A per 2 tu. sama dengan 6. Ya cikgu. Macam mana nak dapat A tu confused? We must take the 2 and minus dengan 6 cikgu. Dah agak dah. Itu bukan masalah maths tu, guys. Ini masalah algebra korang ni. Okay. Bila nak cari A, okay, kita nak tinggalkan A kat sini. Guys, tengok dulu. Ni, kita nak tinggalkan A sahaja kat sini. 2 kita tak nak, 3 kita tak nak. So, nombor yang kita tak nak ni, kita kena pindah ke kanan. So, bila ada 2 nombor yang kena pindah, tips dia adalah pindah nombor yang paling jauh dari A. 3 ke 2 lagi jauh dari A? Malah. 3 atau 2 yang lagi jauh dari A? 2 cikgu. So 2 pindah sini jadi apa? Sebelah kiri dia bahagi 2. Pindah kanan jadi? Times cikgu. Times, good. So, kita akan dapat 3A sama dengan 12. Ini pindah 2 pergi sana jadi tolak lah ni masalah dia ni. Kan? So 3 pindah sana jadi apa? Malah? Darab cikgu. 3 dengan A dah darab. Sebelah kiri dia darab. Pindah kanan Bagi jadi? cikgu, bagi cikgu. Ya, bahagi. So A sama dengan 12 bahagi 3. Dapatlah A sama dengan 4. Dia bukan masalah maths ni. Ini masalah persamaan linear. Okay, good. Thank you Mala. Cikgu tahu ramai yang lain tak tahu juga tu. Tapi dia orang tak nak tanya. Okay. Cikgu. Ya, Rafi. Yang 3B tolak 1 per 2 sama dengan 2 tu. Yang 2 tu tak ambil negatif sekali. Tak. Sebab kan dua-dua atas bawah ada negatif. Sama macam jawapan yang kat bawah tadi. Ni.
Dua-dua kan 4 dengan B ni dua-dua ada negatif. So kita tak ambil negatif tu. Kita ambil yang selepas negatif. Boleh? Boleh. Okay. Sebab dua-dua dah ada negatif kat depan. Kalau kita bawa kat sini pun dia akan jadi negatif juga. Negatif juga. So negatif ni dah boleh potong juga. Okay, siapa yang dah faham nombor 2, korang boleh sambung buat nombor 3 dan seterusnya. Okay. Jangan tunggu. Cikgu ni bila nak sambung nombor 3? Korang sambunglah. Nanti kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay, soalan nombor 2 selesai? Okay dah? Dah cikgu. Alright, kita pergi soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3, Rajah menunjukkan hubungan antara set A, set B dan set C. Okay. So, dia kata apa? Diberi bahawa set A dipetakan kepada set B. Nampak? Set A dipetakan kepada set B. Maksudnya A anak panah ke B dipetakan oleh fungsi. Nampak? A dipetakan kepada set B, fungsi dia X tambah 1/2. So maksudnya kat sini ada X tambah 1/2. Tapi kita tak tahu F ke G. Jadi kita tengok. F ke G. Alright, lepas tu dia kata apa? Dan dipetakan kepada set C. Daripada A ke set C, fungsi dia adalah F, G, X. Yang ni lah. So tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B dengan menggunakan tanda fungsi. Nampak? Soalan dia nak jawab macam mana soalan ni kan? Korang faham tak? Macam mana nak jawab soalan ni? Padahal dia simple je. Sebenarnya benda tu dah ada kat situ dah. Tapi macam mana nak jawab? Itu sebenarnya yang biasanya student dia dah belajar dah fungsi songsang, fungsi ubahan, kongruen, semua dia dah belajar dah. Apa? Conjugate, semua tu dia dah belajar dah. Tapi nak apply kat mana? Okay. Siapa faham soalan 3A tu? Ataupun nak try? Saya rasa macam ni lah cikgu. Siapa? Okay. Sekarang masa untuk buat salah. Okay. So, it's okay. Try je. Tembak je lah. So, mana tahu betul? Ataupun dari salah dekat sini lah yang boleh bagi experience. Lah benda ni aku pernah buat salah dulu. Ada 12 orang tengok aku buat salah. Okay. Contoh. So kita nak tulis fungsi. Memetakan set A kepada set B. Ada dah tu fungsi dia kat situ. Cikgu dah tulis dah pun kat situ. Tapi macam mana kita nak tulis dengan tanda fungsi? Malah, okay. Cikgu kena tulis sebagai persamaan ke cikgu? Yes, sebagai persamaan. Tapi pakai fungsi, pakai tanda memeta, bukan sama dengan. Oh, okay cikgu. Okay, so guys, dekat, okay, dia bagi tahu AC, A ke C adalah FGX. So, A ke B ni F atau G. B dekat C ni F atau G. Boleh tak korang tentukan? Aisyah Nabila. Tahu tak macam mana nak buat soalan nombor 3 ni? Ya, saya cikgu. Boleh tak? Ya je, jap. Sorang-sorang. Aisyah. Ya. Apa fungsi A ke B tu fungsi apa? F ke fungsi G? G. Macam mana Aisyah tahu tu G? Tak apa. Bagi tahu je. Based on apa yang Aisyah faham atau Aisyah nampak. Saya tak ada idea cikgu. Habis yang G tadi mana datang? Cikgu kata tembak. Oi, betul-betul tembak Okay. Alright. Okay. Cikgu susun gambar rajah ni. Ini A. Dia pergi ke B. Lepas tu dia pergi B, pergi ke C. A pergi dekat C.
Korang pernah tengok tak gambar Rajah ni? Pernah tengok tak Pernah. gambar Rajah? Gambar Rajah ni pernah. Okey, dekat sini dia bagi tahu A pergi dekat C adalah FGX. So, A ke B fungsi apa? F ke G dulu? F ke G dulu? F. Oh, G cikgu. Guys. Dia baca dari kanan dulu. Terbalik. Terbalik. Yes. So, dekat sini fungsi G. Dekat sini fungsi F. So, nak jawab soalan A tu, tulis fungsi yang memetakan set A ke set B. Fungsi apa tadi dia bagi tahu? Kita dah tahu dah dia adalah G. So, GX memeta kepada apa? A kepada B. Apa? Apa fungsi G? X tambah 1/2. Yes. X tambah 1/2. Nampak tak? Jawapan ni simple je. Lah, dah ada kat situ dah. Tapi, macam mana nak jawab soalan tu? Nak faham apa kehendak soalan tu? That's why this is the most important part pada cikgu. Boleh? Cikgu, apa itu tata tanda cikgu? Okay, tata tanda tu maksudnya itulah simbol tu. Tata tanda fungsi. Ni simbol memeta ni. Simbol anak panah ni. Ini simbol tata tanda fungsi lah. Okay. Okay, cikgu. Alright. Boleh take note tu kat korang punya notes tu. Kalau soalan bagi macam ni, apa yang dia nak kena buat, apa maklumat-maklumat tu. Buat notes, conteng-conteng pun tak apa kat korang punya workbook tu. Supaya nanti, bila masuk bab 2, bab 1 ni mungkin dah lupa-lupa sikit. Tapi bila nak exam ke nak apa ke, kita dah ada satu tempat yang ada rujukan dia. Oh, bab 1 ni semua notes-notes yang berkaitan dengan teknik menjawab semua dah ada kat satu tempat dah. So nanti kita just recall balik je lah. Kalau just dalam kelas kita just angguk-angguk je, tak salin, tak apa, nanti lupa, dah tak ada benda yang boleh kita recall balik. Alright. Okay, seterusnya cari fungsi yang memetakan B ke C. B ke C fungsi apa? B ke C fungsi apa? Fungsi yang memetakan set B ke C. GF itu. GF. FG. B ke C. B ke C. Set B ke set C. Fungsi apa? F. Fungsi F. F cikgu. So, nampak tak? Kita ada F. GX, kita ada FGX. Macam mana nak cari FX? So, inilah masanya untuk kita apply yang tadi tu. Nak cari inside ke, nak cari outside ke. Dekat soalan dia tak bagi tahu nak guna kaedah apa, nak guna apa. So, ini cara dia. So, fungsi yang memetakan B ke C. So, dia nak cari Fx sebenarnya. So, nak cari Fx, Fgx dah ada, Gx pun dah ada. Macam mana nak cari Fx? Nak guna kaedah apa? Songsang ke gubahan? Inilah yang G tu. Songsang. Songsang. Okay, boleh tak cari Fx? Cuba carikan Fx. Cikgu guna songsang ke? Apa dia? Guna kaedah songsang ke? Betul. Nak songsangkan F ke nak songsangkan G? G. Alah, mana nak songsang F? F pun tak tahu. Okay, silakan. Betul? Carikan songsang G. Bismillah. Ataupun guys, kita tak payah habiskan semua. Cikgu bagi korang idea awal untuk buat. Korang buat lepas ni boleh? Sebab kita baru nombor 3 ni. Kan cikgu Boleh, takut cikgu. betul-betul sampai 12 ni. Okay. So yang penting sebelum kita move ke soalan seterusnya, korang dah ada idea dah buat. Korang tulislah note-note step-step dia tu. Nanti korang cuba buat. Boleh?
So untuk soalan nombor 3A dengan B ni, ada soalan? Rafi tadi macam ada soalan? Dan nanti bila dah dapat G tu kena buat macam tadi lah. Yang nombor 1, yang nombor 2. Nombor 2. Bila dah dapat G songsang, masukkan dalam FGX. Nanti G tu cancel, dapat F. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Alright. Ada soalan nombor 3? Sebelum kita pergi soalan nombor 4. Yang penting hari ni kita tak nak kejar jawapan akhir tu. Cikgu nak idea untuk start up jawab soalan tu. Okay. Nombor 3 jelas? Okay. Korang buatlah note sejelas mungkin. Supaya nanti habis kelas tahu nak buat apa. Jangan tiba-tiba tadi macam senang. Tutup cikgu habis kelas. Yang ni macam mana nak buat no. Bagi clear betul-betul waktu ni. Okay. So kita pergi soalan nombor 4. Okay. Nombor 4 diberi fungsi fx sama dengan 3x dan gx sama dengan h tolak kx. Okay. So dengan keadaan h dan k ialah pemalak. So dia nak ungkapkan h dalam sebutan k dengan keadaan GF1 sama dengan 4. So macam mana nak jawab soalan ni? Kalau jumpa soalan macam ni macam mana buat? Apa? Syakirah ke apa? Syakirah. Rasyah ni. Syakirah ke Syahirah? Ya saya. Macam mana nak jawab soalan nombor 4 ni? Sekejap saya nak baca. Baru nak baca. Okey, baca dulu. Agak-agak macam mana nak buat? Menggunakan apa info yang ada dekat situ? First step dulu. Apa nak kena buat? Kita kena cari apa dulu? Cari FGX ke cikgu? Apa dia? FGX. Kenapa nak cari FGX? FGX ke GFX? GFX terbalik. Terbalik. Sebab betul-betul. Yang mana cikgu punya pen tadi? Okay. Nampak? Dia bagi info pasal GF1 sama dengan 4. So, apa yang kita kena cari mesti berkaitan dengan inilah. So, GF1, kita carilah GFX dulu. Barulah nanti kita boleh ganti X tu dengan 1. Okay, so first step cari dulu GFX dia. Lepas tu gantikan X dia dengan 1 dan equalskan dia dengan 4. Nanti kita dapatlah kita punya persamaan dalam sebutan H dan K. Lepas tu just rearrange je lah H dalam sebutan K. Maksudnya H sama dengan apa-apa-apa dalam sebutan K. Macam gitu. Boleh? GFX tahu tak macam mana nak cari? Ingat lagi? Fungsi gubahan. Fx dah ada, Gx dah ada. Nak cari GFX. Boleh cikgu. Boleh. Okay. So nombor 4 clear? Boleh sambung sendiri? Ada orang tengah masih buat nombor 3 ke tu? Sabar, buat lepas ni. Ya. Ya. Cikgu akhirnya kena jadikan K sebagai perkara rumus. Bukan. H. H sebagai perkara rumus. H dalam sebutan K maksudnya H perkara rumus. Okey, boleh? So, Nombor 4. Slide kiri ke cikgu? Apa dia? H. H sebelah kiri. Berada dalam kiri. Yes. Kita tinggal H sahaja kat kiri. Yang lain semua pergi kanan. Okey, boleh? Yang lain? Boleh nombor 4? Kita pergi nombor 5 boleh? Boleh. Boleh. Boleh, ada soalan? Bagi jelas betul-betul ni. Lepas ni korang nak buat ni. Malah? Tak ada soalan? soalan. Tak ada. Cikgu, Ya. cikgu,
after finding out the GFX, Aha. I must think. Betul. Cakap. Saya kena ungkap ke cikgu? Sebelum ungkap, kita masukkan dulu info yang dia bagi tu. Bila dia bagi info yang GF1 sama dengan 4 ni, maksudnya apa? Maksudnya nilai X dia 1. Okay, bila kita gantikan 1 dalam GFX, kita akan dapat jawapan kita equals to 4. So nanti kita akan dapat satu persamaan yang ada H, ada K. Dah tak ada X dah, sebab X dah jadi 1. Bila ada persamaan yang ada H dengan K, susun balik, jadikan H sebagai perkara rumus. H seorang-seorang, yang lain pindah. Macam konsep pindah tadi tu. Bila pindah, tukar operasi. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi. Oh, okay, boleh cikgu. Okay, good. Alright. Okay, so tulis betul-betul tu. So lepas ni korang nak kena siapkan, nak kena cuba buat. Okay, nanti cikgu bagi jawapan akhir, cikgu akan tanda dekat korang punya workbook yang korang hantar nanti. Seterusnya, nombor 5. MX memeta kepada. Kita dah kenal kan, tanda anak panah tu adalah memeta kepada. Semestinya equals lah PX tambah 1. HX adalah 3X tolak 5. Okay. Lepas tu dia bagi MHX. Ini dia punya MHX. So, agak-agak soalan nombor 5 tu first step nak buat apa? Macam mana korang nak rangsang idea? First idea nak buat adalah based on apa yang dia bagi dekat soalan je. Ya. Cari HX je cikgu. Tak payah cari HX. HX given. Sekejap dekat chat ni apa? Cari QX. No, Q bukan function. Q tu constant. Dia pemalar. Dia nombor juga. Cuma tak tahu berapa nilai dia, dia letak Q. Siapa tahu first step nak buat soalan nombor 5 ni. Based on apa yang dia bagi MX, dia bagi HX, dia bagi MHX. Agak-agak kita nak kena buat apa ni kalau jumpa soalan macam ni? Cikgu cari HMX ke cikgu? Kenapa HMX? Soalan bagi MHX. Cari P. Ya, kita memang nak cari P dengan Q. First step nak buat apa dulu? Dia tak boleh terus first step dapat P. Dah ada orang share jawapan dekat chat tu, Balkis, tapi dia direct pada cikgu. Dia kata, MHX, cari MHX sendiri. Itu konsep dia. Bila soalan bagi MHX dia, kita cari MHX kita. Lepas tu compare MHX kita dengan MHX soalan. So cari MHX kita sendiri. Cari MHX kita sendiri. MX dah ada, HX dah ada. So kita boleh cari MHX sendiri. Lepas tu compare macam tadi. MHX yang atas ada sebutan X, ada yang tak ada sebutan X. Compare. Bandingkan. Boleh? Kita dah jumpa soalan compare ni banyak kali dah. Dekat yang latihan-latihan asas kita dah buat. Tadi pun kita buat juga. Macam mana nak compare tu. Boleh? Nombor 5 jelas? Boleh buat cikgu. Okay, boleh. Good. So, yang lain okey ya? Yang cikgu tak sebut nama okey ya? Okay. Right. Seterusnya, nombor 6. Nampak? Nombor 6 tu 2 markah je. Boleh tak kita jawab sama-sama soalan nombor 6 tu? 2 markah je pun.
Again, nampak ayat dia. Memetakan X kepada Y. Guys, memetakan tadi tu apa? Siapa nak GF. cuba? Apa dia? GF. GF. Oh, DG. G ke F? Cikgu F. F lah, kan terbalik korang ni. Dia baca dari kanan. So sini F, sini G. Okay. So fungsi yang memetakan X kepada Y adalah fungsi F. 1 markah. Nampak tak? Itu je jawapannya. F je. Kalau tak tahu, tak dapat markah. Sebab tu asas tu penting. Kena tahu basic tu. Okay. Cikgu. Ya saya. Cikgu tu tak payah tulis FX ke cikgu? Kena tulis F saja. Tak payah. F je. Hmm. FX pun tak salah. Okay. Tapi kita nak tahu yang daripada daripada X pergi kat Y, fungsi dia X. Fungsi dia F. Kalau daripada Y ke G, daripada Y ke Z, dia akan jadi GY sama dengan Z. G kurungan Y sama dengan Z ke sana. Kalau F kurungan X sama dengan Y. Okay, macam ni lah cikgu tulis. F kurungan X sama dengan berapa? F kurungan X sama dengan? Dah, tak tahu dah. Fx sama dengan apa? Z. Fx. X. Y. Fx sama dengan Y. Kalau Fy sama dengan? Nampak? Image, objek bagi F sekarang adalah Y. So, Z. image dia apa? X. Itu patah balik. Z. 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 Okay. Nampak? Y tu yang dalam bracket tu objek dia. Benda input yang kita masuk. Belakang dia adalah output tu. Sama dengan tu output. Kalau X, Fx maksudnya input kita X. So bila input X, selepas tu apa? Anak panah dia pergi mana? Pergi Y. So image dia Y. Sama juga dengan Fy. Objek kita Y. Image dia Z. So Fy sama dengan Z. Okay. Fz sama dengan X. Fz sama dengan X. No. Fz tak ada. Fz tak ada. F dekat sini, fungsi F kan dekat X ke sini. Macam mana? Dia tak pergi ke Y. Dia tak pergi ke Z. Okay. Fungsi F kat sini je. Sorry guys. Sorry. Ini salah. Ini G. Sorry. Y ke Z, fungsi dia G. So GY sama dengan Z. Okay. Ini arah ke kanan. Kalau kita patah balik ke kiri. Kalau ke kiri jadi apa? So A tadi fungsi dia. F. G. Dia akan jadi G songsang Z sama dengan? Dia pergi ke kiri. Y. Songsang Z sama dengan Y. Kalau F songsang Y? X. So F songsang, ya Allah. F songsang Y sama dengan X. Macam gitu. So kita kena faham pergerakan arrow tu ke mana. Kalau dia patah balik means songsang. Objek dan image dia tu apa? So dia akan jadi fungsi kita contoh F. Yang dalam ni akan jadi dia punya objek. So equals image dia. Macam gitu. So ini X. Objek dia. So sini Y. So kalau G songsang Z sama dengan soalan B tu. G songsang X sama dengan Y. Y. So jawapannya Y lah. Itu je. 2 markah je pun.
Tapi dia perlukan basic yang kuat dekat situ. Untuk kita faham dia punya gambar rajah apa? Graf terarah tu. Okay. Seterusnya adalah soalan nombor 6A. Nombor 6 clear? Iman okey? Okey, cikgu. Alright. Okay. Seterusnya soalan nombor 7. Dia bagi hash x sama dengan m kuasa 2x tambah n. Lepas tu dia bagi hash kosong sama dengan negatif 3. Lepas tu dia bagi hash 2 sama dengan 15. So dia suruh cari nilai m dan n. Siapa dah dapat idea dah? Macam mana nak jawab soalan nombor 7 tu? Cikgu kena compare kan tu? Okay, kalau compare, biasanya dia akan bagi fungsi gubahan. Sama ada MHX ke macam tadi ataupun GFX ke, dia bagi yang gubahan. Kita cari gubahan kita, compare dengan gubahan dia. Okay. Kalau dia bagi dua info macam ni, okay, maksudnya daripada dua info ni, maksudnya kalau kita gantikan X kosong, HX kita jadi negatif 3. Kalau kita gantikan X kita dengan 2, HX kita jadi 15. Daripada dua info ini, kita akan bentuk dua persamaan dalam sebutan M dan N. So, bila kita dapat dua persamaan dalam sebutan M dan N, macam mana nak dapat M dan N? Persamaan serentak cikgu. Yes. Persamaan serentak ataupun simultaneous equation. Okay. So, info yang pertama dia bagi hash kosong sama dengan negatif 3. Info yang kedua, hash 2 sama dengan 15. So, daripada dua info ni, kita boleh dapat persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua dalam sebutan M dan N. So, bila dapat dua persamaan, nak cari M dan N, kita guna persamaan serentak. Macam gitu. Okay. Boleh tak kita bentukkan dulu persamaan tu? Persamaan serentak korang boleh buat lepas ni. Cuba Kak bentukkan dulu persamaan tu. Okay. Boleh? Okay, untuk info yang pertama, dia bagi hash kosong sama dengan negatif 3. So, apa yang kita kena buat adalah kita gantilah dekat kita punya hash X tu, X dia dengan kosong. So, M kuasa 2, X kosong tambah N sama dengan negatif 3. Lah, tak payah persamaan serentak pun, dah kosong. So, dapat dah N dia berapa? Okay. Iman, selesaikan Iman. Ni dapat berapa ni? Jadi apa cikgu? Nilai apa? Ni kalau selesaikan jadi apa? Oh, N sama dengan negatif 3. Dah terus dapat nilai N dia. Persamaan pertama. Okay, lepas tu dia kata, thank you Iman. So H2 sama dengan 15. Okay, so sekarang
M kuasa 2, X kita gantikan dengan 2 tambah N sama dengan 15. Okay. So, Yuhyi, persamaan kedua kita apa? M sama dengan 15. Asal M sama dengan 15. Ni, selesaikan ni. Kita dah gantikan X tadi dengan 2. Dah X. equals dengan 15. So, persamaan yang kedua kita apa? Cikgu. Ya. N tu tukar pada negatif 3. Kenapa M tukar? Oh, N tukar kepada negatif 3. Boleh? Nak terus tukar? Pun boleh. Okay. Kalau nak tukar terus pun boleh. So, N kita dah dapat dah negatif 3 tadi. So, tukar terus negatif 3. Sama dengan 15. Dah terus boleh cari nilai M. Yuji, boleh tak tolong cikgu carikan nilai M? Okay, kejap Alright. Okay, ada tak yang dah dapat nilai M? Rupanya tak payah pakai persamaan serentak pun. Okay, Balkis, betul? 4 ke cikgu? 4. Biar betul. Jap. 18. Jap. 18. Bahagi 2. Bahagi 2 lah, bukan tolak 2. Adena. Dapat? Nampak tak? Cikgu jawab 4 ke cikgu? Bukan. Ya. Kalau yang dapat 4 ni mesti 2 pindah sana jadi tolak ni. 2 pindah sana jadi bahagi. Ke tak? Punca 17/2. Ya ampun. Apa benda korang buat ni? Tolak 3. Cikgu. Ya. Bukan ke? Kan tu M square lepas tu 2 tambah negatif 3. Lepas tu dapat negatif 1. Lepas tu equals to 15. Mana ada? Habis 2 tu, 2 kan darab dengan M. Asal 2 tolak 3 pula? M tu kan M square. Nanti dia pindah dia Cikgu, jadi kuasa. Mana ada? Apa tu? Punca kuasa. Bukan. M square punca kuasa tu betul. 2 tu darab dengan M square. Janganlah tolak 3. Kan kumpulan lain-lain tu. cikgu jawapan dia 3 Jawapan dia 3. Oh. So, apa yang Yuhi buat? Nak sambung? Negatif 3 pindah. Ni darab dulu. Ni kan dia tolak pula dengan tolak 3 tu. 2M kuasa 2 tolak 3 2M kuasa sama 2. dengan 15. Jangan bagi 2 tolak 3 pula. Korang ni. Okay, so 2M kuasa 2 tolak 3 pindah sana jadi? Tambah jadi? 18. So M kuasa 2 sama dengan? 2. 2. 18 bahagi 2. 18 bahagi 2. So M kuasa 2 sama dengan 9. So M sama dengan? 3. Siapa dapat 4 tadi tu? Okay. Cikgu tak terfikir pula 2 tolak 3 tu. Cikgu ingat kan kalau korang pindah sana 18. 18 tolak 2 jadi 16. 16 punca kuasa 2 pun dapat 4 juga. Rupanya korang pergi 2 tolak 3. Lagi kreatif. Macam-macam. Okay, tak apa. Itulah belajar. Okay. Alright, dah jawab dah soalan nombor 7. Tak cik ni. Bukan cikgu nak tinggal untuk korang buat ke? Okay, nombor 7 ada soalan? Ada. Vina? Cikgu sekejap cikgu, saya nak salin. Okay. Siapa yang dah siap nombor 7, boleh pergi tengok jeleng-jeleng nombor 8 tu. Nombor 8 tu senang cikgu rasa. Dia sama macam soalan-soalan yang kita dah pernah jumpa sebelum ni lah. Dia bagi FGX, disuruh cari G songsang lah. G songsang. GX dah ada, cari G songsang. Lepas tu cari FX.
Guys, kita lajak sikit boleh ke? Kita habiskan semua ni. Ke korang nak habis 10.30 juga? Saya 10.30 automatic Boleh je. je kau. Tak apa. Cikgu nak sambung sampai habis. Kalau korang ada hal, boleh je keluar. Tak ada masalah. Okay? Tak ada perasaan. Nanti cikgu tu paksa saya tidur lambat. Besok saya bangun lambat, cikgu tu salah. Sudah cikgu nak jawab pula. Okay? Padahal kau bukan tidur pun terus. Okay? Boleh? Nombor 7 siap? Vina dah? Okay, kita pergi nombor 8. Nombor 8 ni cikgu tak tunjuk lah. Korang dah boleh tahu kan? Senang je kan? Okay, so nombor 8 dah. Korang boleh cuba buat sendiri. Nombor 9. Nombor 9, cari G songsang. Lepas tu cari G kuasa 2. Ni pun senang juga ni. Ada masalah tak nombor 9? Cuba sekali baca tu agak-agak boleh buat sendiri tak? Kalau baca boleh buat sendiri, tak ada masalah. B. Okay, yang nak check jawapan boleh hantar jawapan dekat PM dekat cikgu. Nanti cikgu tanda. Macam biasa. Okay. 9B. Okay. Ni apa yang dimaksudkan dengan G kuasa 2? Alright. G kuasa 2 ni adalah G kuasa 2X. Ini dulu. Kalau G kuasa 2X ni apa? Apa maksud dengan G kuasa 2X? Malah. G kuasa 2X ni dia dari mana? Macam mana dapat G kuasa 2? 2G. Ada 2G. G masuk dalam G. Inilah G kuasa 2. Kita gantikan GX dalam GX. Okay. So dah dapat G kuasa 2X. Gantilah X ni dengan 3P/2. Lepas tu samakan dengan 30. So nanti selesaikan dapatlah P. Okay. Benda yang paling penting sekali untuk solve soalan MAT adalah the first idea apa yang kita nak kena buat. The first step. Lepas baca soalan, nak buat apa? Ramai orang habis baca soalan, nak kena buat apa ni? Baca kali kedua. Kena buat apa ni? Dah sampai macam tu. Itu problem lah. So nak elak benda tu, kita kena cari first part. Dia punya apa? Benda pertama tu. Bila dapat step yang pertama, so insyaAllah step yang seterusnya tu tak ada masalah dah. Cikgu. Yes, GGX. Ya, Man. Yang nombor 8 tak cikgu. Kalau X tolak 1/3 kuasa 2, macam mana kita nak pecahkan kuasa 2 tu cikgu? Oh, okay. X tolak apa? X tolak 1/3 kuasa 2. X tolak, oh okay. Dia kan 9 kan? Kat depan dia 9. Songsang dia apa? X tolak 1/3. Okay. X tolak 1/3. Ni boleh potong? Oh. Kuasa 2 jangan lupa. Kuasa 2 jangan lupa. Okay. Jap. Cikgu. Ya. Kuasa 2 ni, guys, sekejap Kuasa 2 ni termasuk 3 punya tau. Kalau korang ingat lagi dekat hukum indeks form 3 korang belajar, kalau korang jumpa A/B kuasa 2, dia adalah A kuasa 2/B kuasa 2. Kuasa 2 kat luar kurungan hak milik semua yang dalam kurungan. So maksudnya dekat atas, so yang ni kita boleh pecah jadi X tolak 1 kuasa 2/3 kuasa 2. Okay, hati-hati ni. Cikgu pun tadi tak perasan. 9 dengan 3 cikgu nak terus potong. Rupanya dia kuasa 2. So ni 3 kuasa 2. Okay, so 3 kuasa 2, 9 dengan 9 dah boleh potong dah.
Kalau dekat sini dipotong dengan 6 lah. 3 dengan 6. Boleh potong juga. Okay. Alright. Nombor 8. Okay. 9. 9 ada soalan? Boleh kan? Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okay. Seterusnya nombor 10. Dah nak habis ni sikit lagi. Okay. So nombor 10 dia bagi fx ialah 2x tolak 3. Dan gx. Boleh. Ya, boleh. Thank you. Okay, so gx adalah 1 tolak 3x. Okay, so dah ada fx, ada gx. So nak cari g kurungan 5. Boleh kan? G kurungan 5 boleh. So ganti je lah x tu dengan 5 dekat gx. Okay, dapat gx nilai dia. Lepas tu dia suruh cari nilai m jika bila dia bagi situasi macam ni, korang follow je apa yang dia suruh buat tu. Okay, so dia bagi f m tambah 2 sama dengan 1/7 g kuasa 5. G kuasa 5 tadi kan dah ada nilai dia kat atas tu. Korang ganti je lah nilai dia. Ni, g kuasa 5 ni ganti nilai dia. M tambah 2 ni masukkan dalam fx. Ni, masukkan di sini. Nanti dapatlah sebutan m. Sebelum dapat sebutan m, bolehlah cari nilai m. Okay, so fx dah ada, gx dah ada, carilah gfx macam biasa. Ni kenapa ni? Apa yang berlaku dekat grup tu? Letup ni. Saya ada masalah internet teruk sikit so tak boleh join. Nanti saya tanya malah macam mana nak buat. Okay, alright. Vina. Okay. Okay, dah? Okay, seterusnya. Okay, nombor seterusnya cari graf. Ni kita dah belajar hari tu. Macam mana nak buat graf. Tapi dia punya y adalah gfx. So gfx samaan dia kita cari dah dekat A3 tu. Lepas tu sketch graph. So macam mana nak sketch graph? Kita tak payah cari semua nilai tu pun. Kita buatlah jadual kita macam ni. Okay, so kita punya X bermula daripada -1 hingga 3. Tengah-tengah ni letak X kosong. Cari berapa nilai Y dia and plot. Tak payah pun cos 1, 2, 3, tak payah detail macam tu pun. Just ambil hujung-hujung dia je. Nanti korang just sambung je garis tu. Okay. Dan soalan yang terakhir. Oh, dah nak habis dah. Okay. Iman, cuba baca soalan nombor 11. Encik Ahmad ialah seorang penjual roti canai. Keuntungan harian yang dapat diperolehnya dalam ringgit diberi fx sama dengan 5x tolak 45/3 dengan keadaan x ialah bilangan roti canai yang dijual dalam sehari. Purata keuntungan harian yang diperoleh Encik Ahmad jika dia menjual 294 keping roti canai dalam seminggu. B. Bilangan minimum roti canai yang harus dijual oleh Encik Ahmad dalam sehari supaya dia tidak mengalami sebarang kerugian. Okay. Minimum roti canai yang dijual dalam sehari so dia tak mengalami kerugian. So guys, so soalan nombor 11 ni dia sangat famous dekat soalan. Kalau dia nak tanya soalan kebat pun, dia akan tanya dalam soalan yang macam ni lah. Okay, sebenarnya dia taklah kebat sangat. Ya, dia kebat. Tapi dia tak susah sangat pun. Okay, so korang kena ingat. First class cikgu bagi tahu, fungsi tu apa? Siapa ingat? First class cikgu bagi tahu fungsi tu apa? Kilang. Bagus. Kilang, cikgu. Fungsi adalah kilang. So, dia boleh jadi kilang macam-macam. Kilang roti, kilang kasut, kilang getah, kilang bola, kilang macam-macam kilang. Kilang biskut. Okay, dia boleh jadi apa-apa kilang. Okay, so kilang itulah sekarang kita nak apply kat sini.
Okay. Cuba tengok. Dia bagi tahu fx tu mewakili apa. Cuba baca balik soalan tu. Dia bagi tahu fx kita tadi tu, kilang fx kita tu mewakili apa? Keuntungan. Yes. Fx kita adalah, kita punya fx ni tadi, okay, 5x tolak 45/3 ni mewakili keuntungan harian dia. Okay. So, kita punya kilang ni, fx ini adalah mewakili keuntungan harian dia. So, macam mana kita nak tahu berapa keuntungan dia? Kita kena tahu nilai x dia. Soalan tu dia dah bagi tahu dah. X kita mewakili apa? Bilangan roti canai. Yes. Bilangan roti canai. Lapar pula tiba. Roti canai dijual dalam sehari. Okay, kena detail tu. Dijual dalam sehari. Okay. So bila korang declare sesuatu pemboleh ubah, declare dengan jelas. Bilangan roti canai, apa yang dimakan siapa ke, yang di apa ke, berapa hari, berapa jumlah dia tu. Tu kena detail spesifik. Okay. So kalau benda ni, okay, so kita tahu dah kita punya kilang ni tadi. Kita punya kilang mewakili keuntungan harian Encik Ahmad. Yang mana dia punya input, X ni kita punya input adalah mewakili bilangan roti canai. So macam mana kita nak dapat jumlah ataupun nilai keuntungan? Dengan cara kita masuklah berapa bilangan roti canai dalam tu. Nanti dia proses-proses, dia akan keluarkan. Okay, kalau kau jual banyak ni, kau akan dapat banyak ni untung dia. Nampak? Kilang tu proses. Kilang masukkan berapa bilangan roti canai yang dia jual sehari. Fx tu akan proses. Keluarkan nilai Fx dia. Nilai itulah yang menunjukkan berapa keuntungan harian Encik Ahmad. Faham tak proses kilang tu? Okay. Faham tak? Faham tak? Tak jelas? Cikgu, bagaimana buat purata, cikgu? Okey, kenapa dia bagi tahu purata? Sebab dia kata dia jual 294 keping roti canai dalam seminggu. So kalau seminggu dia jual 294, kalau sehari berapa? Berapa? Cuba kira. Kan X kita kan bilangan roti canai dijual dalam sehari, bukan seminggu. 42. So kita punya X sekarang adalah 42. Macam mana dapat? 294 bahagilah dengan 7 hari. Sebab dia bagi tu seminggu tu. Kalau dia kata dia kerja Isnin Khamis je, bahagilah dengan 5 je. Kalau bagi seminggu tu bahagilah dengan 7. So nilai X kita 42. Ini input. Macam mana kita nak cari keuntungan dia? Kalau sehari dia jual 42. Masukkan dalam X. Yes, masukkanlah nilai X tu ke dalam Fx. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena carilah F42. Berapa nilai dia? Inilah nilai keuntungan dia. Nampak? Kita masuk input, dapat output. Cuma yang penting adalah macam mana kita nak kenal pasti nilai yang dia bagi tu nilai apa? Adakah 294 tu nilai X? Sebab tu kena declare X kita tadi dengan jelas. Kalau kita just X tu bilangan roti canai sahaja, confirm lah X kita 294. Tapi kita dah declare jelas tadi. X adalah bilangan roti canai yang dijual dalam sehari. So 294 dalam seminggu, so sehari berapa? Macam gitu. Okay, so berapa dia punya keuntungan? 55. 55, good. So RM RM55. So inilah keuntungan dia. Okay. Keuntungan dia ni sehari ke seminggu? Sehari. Seharilah. Kan dia masuk tu, dia masuk nilai bilangan X tu sehari. Okay.
Sebab apa? Itu satu, masuk nilai X kita tu ikut harian. Ni, dia dah bagi tahu dah kilang kita kilang apa. Keuntungan harian. Spesifik dekat situ, keuntungan harian. So bila kita masuk bila kita masuk nilai X, nilai FX kita tu mewakili nilai keuntungan harian. Okey, seterusnya. Berapa bilangan minimum roti canai? Ni dia nak nilai apa pula ni? Tadi nilai FX. Bila dia nak minimum roti canai, dia nak bilangan minimum roti canai, dia nak nilai apa pula ni? Cikgu kena bahagi. Kan? Cuba. Bilangan roti canai dia. Bilangan roti canai yang dijual dalam sehari tu apa? Soalan kita ada dua je. Satu keuntungan harian, satu bilangan roti canai dalam sehari. So bila dia suruh kira bilangan roti canai, maksudnya dia suruh cari nilai apa? X. Harga dia bahagi satu harga roti canai. Bukan. Cikgu dengar jawapan tadi. Siapa sebut dia? Yuji? 42. Kan. 42 tu kalau dia jual 29 keping roti canai seminggu. Sekarang dia nak berapa bilangan minimum roti canai supaya dia tak mengalami kerugian. Okay, first kita nak cari apa dulu ni? Bila kita sebut pasal bilangan roti canai tu, dia mewakili apa? X. X ni. X kita kan bilangan roti canai yang dijual dalam sehari. So bila dia suruh cari bilangan minimum roti canai yang perlu dijual dalam sehari, soalan dia nak suruh kita cari nilai X lah. So bila nak cari nilai F, kita kena tahu nilai FX berapa. Tadi dia suruh cari purata keuntungan, dia suruh cari FX. Dia suruh cari FX. Kita daripada X yang diberi. Sekarang kita nak cari FX. Kita nak cari X. So FX kita apa? Apa yang info yang dia bagi tahu pasal keuntungan harian? Apa info yang dia bagi tahu pasal keuntungan harian? Dekat soalan B tu. 55 cikgu. Bukan, 55 soalan A. Dah, kita dah kat soalan B dah. Di sini dia tak berkait dengan soalan atas tu. Ni situasi lain pula. Apa ayat yang dia bagi tahu dalam soalan B tu? Tidak mengalami sebarang kerugian. Okey. So bila dia bagi tahu tak mengalami sebarang kerugian, maksudnya keuntungan dia sama dengan berapa? Tak tahu. Inilah kalau nak kata kebat sikit pun kat sinilah. Tapi tak susah sangat pun. Bila dia sebut dia tak mengalami kerugian. Maksudnya FX kita sama dengan kan? Berapa nilai keuntungan kalau dia tak mengalami kerugian? Biasa. X tu lah 45 bagi 3. Bukan. Itu formula dia. Formula nak cari keuntungan dia. Berapa nilai FX tu kalau dia tak mengalami sebarang kerugian? Kosong. So bila dia tak mengalami sebarang kerugian, maksudnya keuntungan harian dia kosong lah. Tak mengalami kerugian. Dia tak ada untung, tapi dia tak rugi. So keuntungan dia kosong. Maksudnya modal dia RM5, dia jual balik pun RM5. Nampak? Dia tak rugi, tapi dia tak ada untung. So FX kita equals to 0. So bila FX kita equals to 0, boleh tak cari nilai X? FX dah ada tu. Equals to 0, carilah nilai X. Kalau korang nak lagi mudah faham, sebenarnya bentuk dia ini je. Dekat sini ada X. Dekat sini ada FX. Okay. Untuk soalan A, dia bagi
dia bagi X 42. 42 tu kita dapat lah. Kita nak cari berapa fx. Macam tu. X ni kan mewakili bilangan roti canai tadi. Kita tahu bilangan roti canai, kita boleh kira berapa untung. Sekarang dia pusing soalan tu, kita nak cari roti canai. Kita nak cari bilangan roti canai. Maksudnya kita kena tahu berapa fx. So bila dia bagi tahu tak mengalami sebarang kerugian, maksudnya fx kita kosong. So bila fx kita kosong, kita nak cari nilai x. Dia patah balik macam tu. So fungsi ni ada dua side je. Satu input, satu output. Dia dihubungkan dengan kilang tu tadi. Apa yang kita nak masuk kat kilang, apa yang kita dapat. Boleh? Right. Okay, so cuba cari berapa nilai X. Berapa nilai minimum roti canai. Last question. Berapa minimum roti canai? Berapa? 9. Okay. Sekejap. Kira. So, 5X tolak 45 per 3 sama dengan 0. So 5x tolak 45 sama dengan 0. So x sama dengan 9. Maksudnya apa? Bilangan minimum. So maksudnya kalau Encik Ahmad tak nak rugi, sehari dia mesti jual 9 biji roti canai. Itu ngam-ngam dia punya modal. Kalau nak untung, jual 10. Nak untung banyak lagi, jual 11. Macam gitu. Boleh. Okay. Cikgu, betul ke 9 ni nilai minimum roti canai? Kalau tak percaya, cuba isi nilai X dalam tu kurang daripada 9. Tengok berapa keuntungan Encik Ahmad dapat. Katakanlah kita kata hari tu dia jual 5 je. Maksudnya F5. Cuba cari F5 berapa? 5 darab 5, 25 tolak 45. Jadi 20. Negatif 20. Bahagi 3. Kan? 5, 25. Negatif 20 per 3. Betul tak? Betul. Dia Okay. rugi RM6. Negatif 20 per 3. Negatif 6 something kan? So maksudnya bila negatif ni, rugilah. So ni timeline dia. Ini keuntungan dia kosong. Kalau ini keuntungan. Dia kalau dia tak mengalami sebarang kerugian, maksudnya keuntungan dia kosong. Kalau dia kat belah sini negatif 6, ni dah rugi. Kalau kat belah sini, belah kanan dia untung. Macam gitu. Cikgu, kalau contoh soalan tu dia cakap dia mengalami keuntungan kan? Contoh macam dia hari tu dia untung lebih sikit dalam RM50. So FX dia sama dengan 50 je. Yes, betul. So maksudnya kalau soalan boleh tukar macam ni juga. Berapa jumlah roti canai yang dijual jika Encik Ahmad mendapat untung sebanyak berapa? Contoh sebanyak RM50. So maksudnya dekat situ dia dah bagi nilai FX, nilai keuntungan. Dia suruh cari bilangan roti canai. So bilangan roti canai X. So proses dia daripada FX cari X. Kalau dia bagi bilangan roti canai, dia suruh cari keuntungan. Daripada F masuk dalam FX, cari FX. Macam gitu. So bila korang jumpa soalan melibatkan fungsi ni, ingat dia ada dua side je. Input, output. Apa yang menghubungkan dia? Kilang tadi. Okay, boleh? Ada soalan nombor 11? Alright. Okay, so cikgu harap korang belajar sesuatu hari ni. Okay. Alright. So, sebab tu cikgu rasa penting slot ni. Sebenarnya memang cikgu nak masuk bab 2 dah. Tapi cikgu rasa kalau kita just belajar basic, tapi kalau kita tak pergi kepada soalan sebenar, kita just faham teori surface je. Kita tak go deep kepada soalan, macam mana realiti soalan tu dia boleh tanya.
So itu cikgu rasa penting untuk kita buat sesi hari ni. Okay, so ada soalan? Tak. Korang memang biasa selalunya tak ada kan? Okay, alright. So cikgu sangat harap korang belajar sesuatu hari ni. So guys, please, cikgu hari tu ada dengar orang bagi alasan yang dia tak sempat buat workbook, sempat dia tak ada masa, sibuk. So guys, cikgu bila sebut pasal masa, semua orang ada masa yang sama dalam satu hari. Semua orang ada 24 jam satu hari. Kalau kita tunggu masa free untuk buat, masa takkan free untuk kita. Tapi kalau kita nak buat, kita akan cari masa untuk buat. So jangan tunggu free baru nak buat. So adakan masa. So at least seminggu, sehari cari dalam 15 minit. 15 minit sehari pun cukup lah untuk buat 1-2 soalan at least. Jangan tinggal langsung. Kalau tak, sebab jenis belajar ni dia bukan jangka masa pendek. Kita belajar hari ni, ujian dia besok, ujian dia minggu depan. No. Okay, kita belajar hari ni mungkin hujung tahun. Korang belajar yang form 4 ni mungkin exam nanti SPM. So jenis dia panjang. So kalau korang belajar lepas tu tinggal, tak ada exercise, macam cikgu cakap lah, muscle tu kalau dia tak disentiasa workout, dia akan jadi lembek balik. Okay, so sama macam kita punya otak, macam kita punya physical juga, dia kena keep exercise. So satu alternatif yang cikgu bagi adalah dengan cara latihan yang cikgu bagi itulah. Okay, cikgu sangat appreciate untuk yang hantar workbook dan minta cikgu tanda. Thank you so much. Yang tak hantar, cikgu sangka baik korang buat tapi korang dah rasa jawapan tu betul, tak perlu cikgu tanda. Yang cikgu risau adalah yang tak buat langsung. So guys, dalamnya ada yang form 5 juga. So korang dah faham kan macam mana proses dia. Waktu form 4 dah belajar tak faham, sekarang dah ada second chance untuk belajar. Kalau korang tak manfaat untuk fahamkan benda ni lagi sekali, rugi. Okay, korang nak cari kelas macam mana lagi untuk korang nak faham benda ni. Okay, so bila dapat peluang, belajar, faham, kuasai betul-betul waktu ni. Lepas tu nak lupa sekejap, tak apalah. Kita ni bukannya robot, semua benda nak boleh ingat dalam satu masa. Tapi once kita tengah belajar tajuk ni, belajar, faham, kuasai betul-betul. Biar dia melekat betul-betul dalam kepala. Lepas tu nak lupa sekejap, tak apalah. Belajar tajuk lain, lupa sekejap. Tapi make sure ada benda yang boleh trigger balik untuk supaya kita ingat balik. Apa yang boleh trigger tu? Workbook tu lah. Dulu aku dah pernah belajar, okay, dalam fungsi ada fungsi apa, songsang, ada ubahan, ada apa, conjugate apa semua tu. Tapi macam ingat-ingat lupa lah. Tapi tak apa, aku ada catat hari tu kelas dalam workbook tu. Nota aku dah detail lah. Kalau aku tengok balik benda tu, aku boleh ingat balik. Itu tujuan kita belajar. Jangan belajar faham, tengok je. Memang faham. Maths ni kalau menonton, cukup seronok. Memang, semua faham. Senang je. Oh, macam tu je. Tapi kalau kita tak experience buat sendiri, guys, percayalah. Kalau maths pun korang boleh lupa dalam masa sehari, maths lagi cepat. Okay. So guys, please. Okay. Yang form 4, jangan rasa lama lagi. Fahamkan, macam cikgu bagi contoh yang awal-awal kelas hari tu, cikgu bagi tahu pasal Karate Kids. Macam mana dia buat benda kecil-kecil tu, tapi dia buat sungguh-sungguh, dia buat konsisten. Okay, dan kuasai betul-betul basic tu. Lepas tu, bila dia masuk tournament yang sebenar, baru dia tahu, benda ni kita nak guna kat sini, benda ni kita guna kat sini. Tapi kalau daripada basic tu, daripada topik by topik tu, kita punya foundation dah longgar dah. Nanti bila dah masa exam nak sampai, dah masa yang kita nak kena guna benda tu, barulah waktu tu kita nak fahamkan balik. Benda tu dah rugi. So make sure bila tengah belajar bab 1, fahamkan betul-betul bab 1. Cari sebanyak latihan yang boleh buat bab 1. Bila masuk bab 2, tak apalah, bab 1 lupa dulu pun tak apa. Bukan suruh lupa terus. Sebab kita ni manusia, kita ada masa lupa dia. Lupa tak apa, tapi ada dah nota-nota yang kita boleh tengok untuk recall balik benda tu. Nanti janganlah sampai dah habis sampai bab 10 belajar. Bila nak pergi bab 1 balik, macam mana workbook lompong-lompong. Okay, korang yang rugi. Guys, kelas ni mak ayah korang bayar tau. So, cikgu sangat bertanggungjawab untuk make sure korang faham dan dapat betul-betul.
Okay. So ramai orang yang tak kuasai AMAT sebab tu. Waktu belajar tu, alah senang je. Alah algebra je pun. Oh pindah-pindah je pun. Dia tak buat. Dia read shortcut, dia tulis jawapan akhir je. Dia tak experience buat benda tu sendiri. Dia rasa benda tu kecil. Tapi bila di gelanggang sebenar, benda kecil itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan. Jalan kerja dah betul, teknik dah betul, pindah salah pula. Darab pindah jadi tolak. Bila bahagi jadi macam-macam lah. Benda-benda kecil macam tu sebenarnya yang kena take note. Okay. So, cikgu harap korang belajar satu MX ni, cikgu tak janji yang dia memang subjek yang senang. Yes, dia bukan subjek yang senang. Tapi tak mustahil. Okay, ada je orang boleh buat. Okay. So, macam cikgu suka pesan juga, korang tak boleh belajar MX sama macam cara belajar Maths. Okay. So, sebab kalau korang guna cara yang sama dekat Maths pun tak cemerlang mana pun. Kalau korang guna cara yang sama dekat Maths, korang expect dapat result yang sama. Guys, nama dia pun matematik tambahan. Kalau korang punya kaedah belajar tu sama je, tak ada yang tambah pun, something wrong somewhere lah. Okay. Alright guys, dah pukul 11 dah. Cikgu tak nak berletih panjang. So guys, kalau cikgu sangat harap untuk soalan ni, korang boleh hantar workbook tu dekat cikgu. Okay. So cikgu akan cuba hantar. Dalam masa terdekat cikgu akan bagi workbook untuk chapter 2 minggu depan. So ni last class untuk bulan Jun. So untuk sambung untuk bulan Julai, korang boleh contact balik Miss Fana yang korang contact sebelum ni tu untuk sambung untuk bulan Julai. So kita jumpa minggu depan untuk bab 2, fungsi kuadratik. Boleh? Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dulu sesi kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alright, so